Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'a huda thumma amma ba'd. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbi wa thawabi. Amin Allahumma amin. Allahumma atlik alsinatana bi tilawati kitabikal azim warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan mutabiqatan lil manquli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala nuqsan ma'a tadabburi wa tafakkuri wal 'amali bi muqtadal Qur'anil azim ya rabbal alamin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ratilil Qur'ana tartila wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam perbincangan kita membincangkan risalah pengenalan ilmu qiraat karangan Ustaz Muhammad Tariq hafizahullah taala. Sekarang kita telah berada pada siri yang keempat bagi bincangkan risalah ini. Qala al-musannif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhih wa masyayikhina fid darain amin. Dalil-dalil penurunan qiraat. Okey. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan penurunan qiraat Al-Quran sehingga kan seramai 22 orang sahabat radhiyallahu taala anhum meriwayatkan hadis berkenaan penurunan qiraat. Maksudnya hadis berkenaan penurunan qiraat ni hadis yang mutawatir lah. Sebab diriwayatkan oleh ramai sahabat. Di antaranya ialah antara hadis-hadis yang dimuatkan di dalam risalah ni disebut ada dua. Tapi riwayat lebih daripada 22 orang sahabat. Yang pertama an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibrilu ala harfin falam azal astaziduhu hatta intaha ila 7 ahruf. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Yang bermaksud daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca Jibril kepadaku, yakni Al-Quran, atas satu huruf, maka aku menurutinya. Berterusanlah aku meminta tambah dan dia menambahkannya sehingga kepada 7 huruf. Okey, nanti 7 huruf ni akan diterangkan oleh pengarang. Hadis yang kedua an Ubay bin Ka'b qala laqiya Rasulullah an Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu qala laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril faqala ya Jibril inni bu'ithtu ila ummatin ummiyin minhumul ajuzu wasyaikhul kabiru wal ghulamu wal jariyatu wal rajulu alladhi lam yaqra' kitaban qat. Qala ya Muhammad innal qur'ana unzila ala 7 ahruf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Yang bermaksud daripada Sayyidina Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam maka bersabdalah beliau, wahai Jibril, saya diutuskan kepada umat yang ummi, yakni yang tidak tahu membaca, antaranya orang-orang yang lemah, orang tua, anak-anak kecil, lelaki dan perempuan, dan orang dewasa yang tidak pernah membaca langsung. Berkata Jibril alaihi salam, wahai Muhammad, wahai baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Okey. Jadi dekat sini 2 hadis yang maknanya lebih kurang, yang menyebutkan berkenaan 7 huruf. Maka di sini musannif akan menerangkan. Okey, makna 7 huruf. 7 huruf di sini bukan bermakna 7 qiraat seperti mana sangkaan orang ramai.
ulama mengatakan qaul yang mentakwil. Qaul ni maksudnya pendapat lah. Yang mentakwil ni maksudnya yang menafsirkan 7 huruf ialah 7 qiraat, merupakan qaul yang mardud. Okey, qaul yang mardud ni maksudnya pendapat yang ditolak. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala menyebut di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Okey, Imam Suyuti dia ada satu karangan dia yang bertajuk Al-Itqan fi Ulumil Quran, iaitu kitab yang paling terbaik sekali dalam membincangkan ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Ulama berselisih di dalam mentakwil. Mentakwil ni maksudnya mentafsir lah, menerangkan makna 7 huruf sehingga mencecah 40 pendapat. Okey, maksudnya 7 huruf tu yang disebut dalam hadis tu, di sisi para ulama sampaikan ada 40 pendapat dan lebih. Sebahagian daripadanya yang masyhur. Antara pendapat yang masyhur ialah yang pertama, pendapat yang mengatakan angka 7 bukan dengan maksud hakiki tetapi bermaksud banyak. Okey, maksud 7 tu ala sabili al-kuthur. Maksudnya maknanya nak menunjukkan banyak. Bila kita sebut 7 maksudnya banyak. Bukan ala sabilil hasr. Kalau dalam bahasa Arab ala sabilil maksudnya menghadkan 7 tak. Maksud 7 tu maksudnya lebih. Seperti mana disebutkan apa? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum 70 marrah, disebut dalam Quran, kan? Maksudnya beristighfarlah, kan, olehmu, kan, sebanyak 70 kali. 70 kali dalam sehari. Bukan makna menghadkan istighfar tu 70 kali, tak. Menunjukkan 70 kali tu ialah banyak. Maksudnya boleh 70 dan lebih. Mana? Begitu juga makna 7 huruf ni pendapat yang pertama, menunjukkan kepada banyaknya qiraat, bukannya 7 saja. Yang kedua, pendapat yang mengatakan 7 kategori. Okey, pendapat yang kedua di sisi ulama, 7 huruf tu maknanya 7 kategori, iaitu perintah. Yang pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga halal, yang keempat haram, yang keempat yang kelima muhkam, yang keenam mutasyabih, dan yang ketujuh misalan. Okey, perintah kita faham, larangan kita faham, halal kita faham, haram kita faham. Muhkam ni maksudnya ayat Al-Quran yang tidak ada ihtimal, ataupun kita kata makna dia satu saja. Jadi ayat Quran tu kita panggil ayat Quran yang muhkam. Manakala ayat mutasyabih ni maksudnya ayat Al-Quran yang mempunyai kepelbagaian makna. Maksudnya setiap makna tu mempunyai kekuatan yang tersendiri. Maksudnya makna ni pun boleh, makna ni pun boleh, makna ni pun boleh. Jadi makna yang pelbagai. Jadi dipanggil mutasyabih. Dan misalan ni maksudnya perlambangan lah, maksudnya dari segi balaghah. Nampak nah? Kiasan. Baik. Ada juga yang mengatakan menjelaskan rububiyah, mensabitkan keesaan, mengagungkan ketuhanan, ibadah kerana Allah, menjauhi syirik, gesaan kepada pahala dan ancaman seksa. Hak ni dari segi ala jambil aqaid, dari segi tauhid. Okey, berbagai-bagai pendapat. Okey, pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan maksudnya 7 huruf ni ialah 7 bahasa. Yang ni 7 bahasa ni maksudnya lahjah dalam kabilah-kabilah Arab. Macam kita lah, bahasa Melayu pun ada pelbagai, kan? Melayu Kedah, Melayu Selatan, Melayu Sabah, Sarawak, dan pelbagai. Nampak dah? Jadi begitu juga bahasa Arab, dia bukan ada satu, bahkan banyak. Okey, contoh perkataan yang saya boleh datangkan, antaranya seperti mana kita sebut kalimah. Kalimah ada maksudnya kabilah yang lain dia sebut kilmah, kan? Buyut, bait, kan? Bersebut biyut. Tu qiraat yang sahih, lahjah yang memang sahih. Lepas tu lagi
qaf disebut dengan ga, dan pelbagai lagi. Puan okey, itu menunjukkan lahjah. Okey, yang keempat, pendapat yang mengatakan 7 huruf tu ialah maknanya 7 perubahan. 7 perubahan ni maksudnya di segi bahasa lah, dari segi bahasa. Disebut apa? Yang pertama pada i'rab, kemudian pada tasrif. I'rab ni maksudnya pertukaran baris pada hujung kalimah, hujung perkataan. Sama ada sama ada rafu' ke, khafat ke ataupun nasab. Itu di segi i'rab lah. Pada tasrif ni maksudnya pada bentuk perkataan tu, sulasi mazid ke, isim fa'il ke, isim maf'ul ke, dan sebagainya. Pada isim, mufrad musanna jamak, maksudnya singular ke, lepas tu dua ke, lepas tu plural, dan sebagainya. Pada tambah kurang ni maksudnya ziyadah au nuqsan. Maksudnya contoh, macam tadi maliki yaumiddin, tambah alif ke, buang alif ke, dan sebagainya. Pada pengawalan dan perakhiran, pengawalan perakhiran maksudnya perkataan tu ada satu keadaan dia duduk dia berada di permulaan, pada tempat yang lain diletakkan di belakang, dan sebagainya. Pada gantian dan pada lurah, gantian ni maksudnya dia tukar. Contoh macam fatabayyanu, fatathabbatu, kan? Makna yang sama. Dia ada sikit perbezaan lah, tapi lebih kurang makna. Fatabayyanu, fatathabbatu, dan sebagainya. Okey. Qala musannif hafizallahu ta'ala, ramai ulama mentarjihkan pendapat-pendapat yang terakhir. Mentarjihkan dua pendapat yang terakhir. Yakni pendapat yang ketiga dan pendapat yang keempat. Makna sebenar 7 huruf yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang mengetahui. Cumanya ulama berijtihad mengatakan bahawa pendapat yang ketiga iaitu 7 lahjah dan juga 7 perubahan ni maksudnya dari segi bahasa. Ini pendapat yang paling hampir ketepatannya. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pada sesi yang seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.